Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Berjumpa lagi Cik Ila di Dapur Rasa Live versi PKP 2.0. Sebelum Cik Ila mulakan, perkenalkan siapa tetamu jemputan Cik Ila hari ini. You all macam biasalah, kena share banyak-banyak Cik Ila live ni. Barulah tiap-tiap minggu ada je list yang ini yang korang share waktu minggu ni yang tetamu Cik Ila masak roti, ini masak ketam, kan banyak macam tu dekat list, tak payah nak cari-cari lagi bila kita dah share. You all cari kat timeline sendiri pun boleh jumpa. Sebelum Cik Ila perkenalkan lagi siapakah tetamu jemputan Cik Ila hari ni, Cik Ila nak remind you all, Cik Ila dah lama dah tak remind ni kepada you all semua. Pergi kita punya YouTube, subscribe, like dan share. YouTube kita terlalu banyak resepi yang Cik Ila masak sendiri, yang Cik Ila bersama tetamu jemputan. Tip and trick yang Cik Ila kongsikan kepada you all semua banyak. Lepas tu pergilah follow Instagram kita, kat situ pun banyak. Yelah, kalau korang tak tahu nak masak apa, kadang-kadang nama resepi je tak tahu kan nak masak kan. So kena tengok Instagram tu, scroll tertangkap di hati tu, macam terpikat pula tengok resepi tu, macam sedap. So bolehlah kita masak hari ni. Pergi juga Facebook Majalah Rasa dan juga jangan lupa layari www.rasa.my. Kat situ terlalu banyak resepi yang tim Rasa share untuk you all, yang korang boleh save, korang boleh copy semua, boleh simpan, boleh share, supaya next time nak masak tidaklah terhangat, termenung depan peti ais tu selama sejam, tak tahu, tak ada idea nak masak apa. Okey. Nanti kalau Cik Ila bebel-bebel pun lebih-lebih, korang pun terus live Cik Ila punya live ni ya. So Cik Ila tanpa membuang masa hari ni, Cik Ila nak perkenalkan tetamu jemputan Cik Ila yang akan masakkan untuk you all. Amoy jamu. Siapa tahu amoy jamu yang pernah dengar tu atau dikenali sebagai Amanda Tan. Mana Amanda ni? Morning Amanda. Selamat pagi Kak Ila. Selamat pagi kawan-kawan, viewers semua. Terima kasih untuk saya Amanda Tan atau lebih dikenali Amoy Jamu ke rancangan hari ini. Sangat berbesar hati. Terima kasih kerana sudi hari ini jadi peneman Cik Ila. Sebenarnya Cik Ila yang teman Amanda masak hari ni. Gitu. Hari ni terima kasih sangat sebab Amanda sudi nak sharekan resepi untuk semua followers Majalah Rasa. Sama-sama. Okey, sebelum kita start nak share, nak masak, boleh tak Amanda ceritakan sikit macam mana boleh dapat gelaran Amoy Jamu tu? Macam mana dia bermula sebenarnya? Sebenarnya nama Amoy Jamu ni diberikan kepada saya oleh tok guru saya. Salah seorang tok guru saya yang saya belajar mengenai herbal Malaysia, jamu-jamu tempatan. Itu lebih kurang 20 tahun dah saya dalam bidang membuat jamu ini dan berkongsi khasiat mengenai jamu. Jadi masa tu saya sedang dimuridkan oleh tok guru kan. Jadi dia selalu masukkan bila
pelanggan dia nak cari jamu, nak cari herba dan Tok Guru saya tak ada, dia akan beritahu pelanggan dia, kamu cari Amoy Cina yang jual jamu itu. Jadi lama kelamaan Tok Guru saya cakap, kamu ambil je lah nama Amoy Jamu, lagi senang saya cakap daripada Amoy Cina yang jual jamu. Jadi dari situ dia terus cakap, kamu pergi cari Amoy Jamu tu. Jadi nama gelaran tu jadi sebagai nama kenalan saya lah, Amoy Jamu. Orang lebih kenal saya Amoy Jamu daripada nama sebenar saya, Amanda. Maksudnya Amanda dah ambil jamu tu daripada usia muda, betul? Apa dia? Amanda dah mengamalkan jamu tu daripada Amanda muda. Ya, betul. Dah lama dah. Itulah rahsia kejelitaan rahsia awet muda. Oh, terima kasih. Sebenarnya banyak juga khasiat jamu tempatan kita yang sangat bagus untuk kesihatan kita. Selain daripada awet muda, ia juga dapat meningkatkan sistem imun kita. Walaupun tak banyak kajian dibuat mengenai herba tempatan, tapi orang dulu-dulu dah memang amalkan herba tempatan. Tengok usia tua pun sehat. Masih kuat lagi kan? Sebab dia tak makan fast food macam kita sekarang. Betul. Semua nak cepat-cepat, makanan cepat, fast food, processed food, tapi kita lupa untuk mengamalkan makanan secara semula jadi dan juga macam penawar semula jadi. Salah satu pengajaran Tok Guru saya pernah ajarkan adalah kita datang dari bumi, makanan juga datang dari bumi. Begitulah juga penawarnya. Cuma kita kena rajin mencari, menimba ilmu. Okey, sekarang ni saya tengok, saya mengenali Amanda Amoy Jamu lebih dekat bila saya join satu group di Facebook, Air Fryer Group. So daripada situ saya nampak Amanda aktif share kan cara-cara masakan yang menggunakan air fryer. Okey, sejak bila Amanda start memasak menggunakan air fryer dan juga share di Facebook? Sebenarnya dah lama dah guna air fryer. Cuma tahun lepas masa MCO pertama tu kita ada lebih masa lapang, jadi saya fikir mengapa tidak kita buat video, kita share untuk kebaikan dan manfaat kawan-kawan semua di sana. Jadi mula dari tahun lepas lah saya aktif kongsikan secara online. Saya. Okey. Hari ni kita nak masak apa, Amanda? Okey, hari ini saya nak kongsikan resepi kek lemon glaze. Ini sangat sesuai bila kita ada perayaan ataupun buat sebagai hantaran ke kawan-kawan, jiran, sebagai hadiah lah. Sebab ini dia ada feeling suasana perayaan. Faham. Kalau tengok akhir nanti banyak orang cakap, wah cantik ya kek ni, nampak macam suasana perayaan lah. So kepada followers Rasa yang tengah tengok ni kita punya live ni, boleh sharekan banyak-banyak, share banyak-banyak. Lepas tu make sure tunggu sampai akhir live sebab kita nak tengok hasil dia yang cantik. Macam tu kan. Okey, dan Amanda lagi satu, resepi ni istimewanya kita bukan bake menggunakan oven, betul? Ya, betul. Kek ini saya akan gunakan cara bakar menggunakan air fryer. Sebab untuk keluarga kami bukan besar, kecil sebenarnya, 4 orang sahaja. Jadi saya rasa ukuran kek menggunakan air fryer sangat sesuai untuk keluarga saya. Tapi kalau untuk kawan-kawan yang family dia besar, boleh juga gandakan resepi ini dan masukkan guna bakar cara ketuhar pun boleh juga. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Cuma dia punya suhu dengan masa dia tu mungkin akan berubah, betul? Mungkin berbeza dan saya cuba kongsikan nanti bila kita buat langkah demi langkah dalam video ini. Alright, okey. Jom kita mulakan apa bahan-bahan
Okey, di sini saya sediakan bahan-bahan. Saya Mm-mm. feed dulu ya. Boleh. Ah, Okey. Okey, Sis Ila boleh okay. nampak di sini Boleh? ada mentega. Mm-mm. Di sini kita ada gula halus. Ya. Kita guna gula halus sebab bila kita pupuk, ia senang untuk sebati dengan adunan kita. Kita Oh, jangan guna gula kasar sebab gula kasar dia lebih besar dan agak mm-mm. sukar untuk diadun sebati ya. Ini Ah, gula halus. okay. Di sini kita ada telur. Mm-mm. Sini kita ada parutan lemon, Okay. eset vanila, Okay. baking powder Hmm. dan tepung gandum. Tepung gandum ni kita guna tepung gandum serbaguna. Oh, okay. Ya. Okey. Okey, dan untuk bahan frosting Mm-mm. kita ada gula icing Okay. ataupun confectioner sugar ataupun Hmm. powder sugar. Okay. Okey, icing powder ni icing powder pula. Gula icing ni dia punya tekstur seakan bedak ya. Dia Macam tepung kan? halus. Dia lebih halus daripada gula halus. Hmm. Boleh cari di tempat jual kek ataupun kedai bakery, minta je gula icing. Di sini kita ada jus lemon Okay. dan untuk perhiasan kita juga ada parutan lemon. Yes. Okey, sebelum kita memulakan membuat kek, Mm. pastikan kita sediakan dulu loyang kita Mm-mm. minyakkan, lepas tu kita alaskan dengan baking paper. Okay. Lepas tu kita ketepikan. Mm-mm. Dan sebelum kita mulakan, kita ayak dulu bahan kering kita iaitu tepung dengan baking powder. Kita ayak bersama-sama supaya bila kita masukkan ke dalam adunan senang. Oh. Baking powder. Mm-mm. Bila Ayat kan? kita, bila kita ayak tepung kita Mm-mm. akan pecahkan ketolan-ketolan. Oh, iyalah. Kita, kita pukul mentega dengan gula kita dan masukkan tepung ini, dia akan pukul dengan sebati. Dia tak ada macam ketolan-ketolan. Bila kita bakar kek kita potong, kita boleh nampak macam bintik putih dalam kek kita. Maksudnya tepung tu Tak tidak pecah. sebati lah. Dia ada ketulan besar. Tengok dia macam ketolan ni, kita tak. Ah. Kita gaul bagi sebati. Okey, yang ini kita akan ketepikan Alright. dan sekarang kita akan mula dengan adunan kek kita ya. Okay. Bahan-bahannya pun tak susah kan, Amanda? Ya, Sikit je. tak susah. Cuma kita perlukan masa sahaja. Okay, kepada followers Rasa yang tengah tengok live ni, jangan risau. Bila live ni berakhir je, Cik Ila akan sediakan sukatan penuh, resepi penuh di ruangan caption. Betul kan, Amanda? Betul, saya akan bagi resepi dan sukatannya. Okey, untuk mentega, pastikan kita berada pada suhu bilik. Sebenarnya semua bahan-bahan berada pada suhu bilik ya. Macam mana kita nak tahu mentega kita sudah siap ke belum? Kita picit permukaan mentega kita. Dan bila dia ada bekas macam ini, maksudnya dia cukup lembut. Oh, macam tu. Kita tak nak dia lembut sampai macam cair. Kita cukup ada bekas macam ini. Sekarang kita akan masukkan mentega. Dan kita akan pupus sehingga dia lembut, kembang
dan agak putih. Oh, okey, faham. Pukul mentega sahaja tanpa gula. Ya, kita pukul dulu mentega bagi dia lembut. Alright. Okay, jadi yang ni agak kuat sedikit ya. Alright. Tengok Amanda buat kek, rasa nak buat pula sekarang. Nampak tu. Okey, kita pukul sampai dia kelihatan putih macam pucat, macam ala-ala kita kalau pukul mentega tu kita rasa macam okey dia kembang sikit. Jangan risau ya you all, kita akan sediakan resepi nanti hujung live. Inilah boleh nampak ya dah kita pukul, dia dah lembut. Okay. Sekarang kita masukkan gula. Tapi sebelum itu saya kongsikan satu tips untuk mewangikan gula kita. Okay. Terutamanya bila kita membuat kek lemon ataupun kek citrus, boleh juga guna teknik ini kalau nak buat kek orange pun boleh ya. Boleh. Tengok parutan ini ya, kita akan masukkan ke dalam gula. Oh, macam tu. Dan kita akan gaulkan. Bila kita gaulkan menggunakan teknik ini, dia akan naik ke haruman parutan lemon itu. Yes. Bukan sekadar kita masukkannya, kita campur dengan gula, lepas tu kita picit-picit. Lenyek-lenyek kan macam tu. Lenyek-lenyek ya. Oh, barulah aroma lemon tu lebih kuat bila kita masukkan dalam adunan kek. Ya, betul. Sebab dalam adunan kek ini saya tak masuk jus lemon sebab jus lemon dia akan berubah dia punya asid dalam kek dan mungkin kek itu dia tak akan naik sebegitu cantik. Jus lemon tu dia akan bertindak balas dengan baking powder. Jadi mungkin kek tu dia tak boleh naik, tak berapa cantik. Jadi dalam kek itu kita masukkan parutan lemon. Jadi kita lenyek-lenyek sampai boleh tengok ya. Gula dia pun lebih agak basah sedikit sebab kita dah lenyek dengan parutan lemon. Dan kita boleh bau keharumannya. Bau lemon naik. Masa ini kita sudah boleh masukkan ke dalam pukulan mentega tadi ya. Masuk je semua sekaligus. Pukul lagi. Barulah naik. Kemudian kita pukul, kita mulakan pada jangan cepat sangat. Nanti gula tu akan berterbangan. Lepas gula dah sebati dengan mentega, baru kita naikkan ke lajuan blend mixer. Hand mixer kita ya. Nampak tu. Sampai sini bau lemonnya Cik Ila dapat bau. So nanti kita tanya Amanda sama ada kita boleh ke gunakan perasa lemon ke, esen lemon ke, perisa lemon lah sebenarnya kalau kita nak masukkan kat dalam tu. Amanda, boleh ke kalau misalnya kita nak tambahkan paste, maksudnya paste lemon yang kita beli dekat bakery shop? Boleh. Cuma untuk saya lebih suka kalau kita boleh cari yang semula jadi. Tapi kalau tak ada juga lemon, kan musim juga kan ada lemon, kita boleh guna lemon extract. Lepas tu kita campur sedikit pewarna kuning bagi kek dapat kekuningan. Betul. Jadi sesekali kita hentikan hand mixer, kita gaulkan mentega kita. Sebab adunan saya sedikit, jadi saya lebih gemar guna hand mixer. Kalau kita buat sukatan yang besar, seperti inci, 12 inci, dalam loyang kita boleh guna stand mixer cake pun boleh. Betul.
Cuma resepi ni tak sesuai guna blender sebab kita kena pukul mentega dengan gula secara step by step ataupun langkah demi langkah. Tak sesuai resepi ni masukkan ke dalam blender makanan. Ya, banyak orang tanya saya, kalau buat kek jenis pound cake ataupun butter cake sesuai tak kalau guna blender? Saya cakap tak sesuai. Kena guna juga hand mixer ya. Betul. Macam tu. Nampak tak? Nanti kat rumah nak buat, tidaklah macam ni macam mana, ni nak kembang sampai macam mana. So sekarang ni dah nampak macam tu, barulah boleh buat sendiri you all. So ingat tipsnya tadi, kita ambil lemon zest. Kita lemon zest, parutan kulit lemon tu kita lenyek-lenyekkan dulu dengan gula. Then baru kita masukkan kat dalam kita punya butter yang kita dah pukul separuh tadi. Barulah aroma dia tu lebih bangkit. Gitu. Barulah lebih So kalau ada lemon tu better kita gunakan sahaja sumber-sumber semula jadi ya sister. Tidaklah kita menggunakan yang instant sahaja. Sebab kita tak tahu you all, diorang letak apa kat dalam benda-benda instant tu. Tu? Dah kembang. Boleh nampak ya. Ada mentega dan gula. Dia keputihan dah cerah sedikit dan dia agak lembut, dah kembang. Sekarang kita akan masukkan telur satu demi satu. Kita masuk satu, kita pukul dan kita akan masuk satu dan pukul. Alright. Sebab kalau kita masukkan ke semua sekali, mentega ini dia akan terlalu basah dan dia tak boleh gaul dengan begitu sepati. Dan kalau kita pukul mentega terlalu lama, mentega kita akan cair. Faham? Jadi kita tak nak mentega kita pecah dari betul. Jadi cair. Kita akan masukkan satu demi satu dan kita akan pukul. Boleh lihat ya, basah tak? Betul? Satu demi satu terwujud. Masukkan sekaligus. Nak yang cantik kena bersabar sister. Tak boleh gelojoh. Gitu. Tengok Amanda masukkan one by one. Barulah kita dapat hasil yang cantik. Kak Ila, kalau kita nampak, bila kita masukkan telur, dia akan nampak macam kedel ya, macam ada gumpal-gumpal sebab dia cair kan, tak apa. Jangan risau ya, sebab setengah orang dia tengok dia macam ada kedel sedikit, dia dah takut dah. Kenapa ya? Tak apa ya, boleh nampak ya, dia macam basah kan, kedel. Tak apa. Kita sambung je, pukul dan masuk telur yang terakhir lah. Alright. Cuma nak highlight kepada penonton di sana, kalau nampak mentega kita macam dah basah ke macam ni, jangan risau ya, terus saja pukul dan kita akan masukkan kemudian. Okay? So jangan panic attack pula kat situ. Memang begitu rupanya sister. Jangan risau. Masukkan telur terakhir. Masukkan esen vanila. Masukkan esen vanila ya. Alright. Tengok. Mudah je sebenarnya nak buat kek ni. Tapi kena tahu tip and tricksnya. Baiklah, sekarang masanya kita masukkan bahan terakhir iaitu tepung kita ya. Tepung ini kita masuk secara 2 peringkat. Okey. Kalau buat adunan yang besar, kita bahagikan ikut sukatan tepung tu lah. Sebab kalau tepung tu semuanya masuk sekali, dia akan macam jadi ketul-ketul. Bahagikan dua kali. Dua kali. Besar kita boleh bagi 3 ke 4 kali ya. Okey. Okey. Yang ni kita bagi 2 kali, masukkan 2 kali. Itu 2 kali sebab sukatan dia kecil.
Ah, Kita mulakan pada kelajuan yang paling rendah ya. Kalau tidak nanti tepung tu akan terbang. terbang kat muka kita. Ya betul. Dah pakai bedak. Gitu. So sesuai kek ni adunan dia sedikit you all. So sesuai untuk kita masukkan dalam air fryer. Dan masukkan lagi yang balance. Oh belum. Ah. Ila boleh tengok ya. Dah kau sebati dah. Sekarang kita Mm-mm. bahagian yang terakhir. Terakhir. Betul? Hmm. Dan kacaukan sehingga sebati. Gitu. Nampak tak Sheila? Bolehlah kita cuba je you all. Lemon kan sentiasa ada di rumah musim-musim pandemik ni. Yang minum-minum lemon selalu tu. Tepung pun tepung biasa saja. So kita boleh buat. Okey, adunan dah siap. Oh. Sekarang kita akan kaupkan. Mm-mm. Kita akan kaupkan adunan kita. Alright. Kat bawah, tepi-tepi semua. Mm-mm. Ya. Yang ni kita jangan bazir lah. Ya. Kita korek lah sampai habis. Boleh seberapa yang boleh lah. Ya, betul. Sayang tu kat tepi-tepi tu. Sila hari bulan anak kita akan datang minta nak ngap Ya. sekali. Betul. Tapi untuk saya Itu syorkannya betul. sebab dalam adunan ni ada telur mentah. Jadi Ah, takut dia kena keracunan salmonella. betul. Bahaya sekarang. Oh, Okey. sedapnya. Belum bakar. Nampak Korek sedap. saya. Hmm. Okey, sekarang kita cuba kaupkan kesemuanya Okay. sekali. Sebatikan tepung-tepung yang kat Dan tepi-tepi. tengok kat bawah tu kokot dia punya mentega tenggelam ke tepung tenggelam kat bawah kan. Okey, Betul. boleh tengok ya adunan kita dah kembang cantik dan dia warna dia pale, cerah dan putih ya. Jadi sekarang jika tuan-tuan puan-puan kat rumah tu masa ini kita boleh panaskan air fryer ya. Kita Alright. panaskan pada suhu 160 selama 5 minit. Untuk Okay. kawan-kawan di rumah ya. Untuk saya akan panaskan kat rumah tapi bukan dalam video ni sebab dia akan bising dan recording tak berapa jelas ya. Alright. Jadi kawan-kawan kat rumah sebelum tuang dalam loyang panaskan dulu air fryer 160 selama 5 minit. Betul. Sekarang kita akan tuangkan adunan ini ke dalam loyang kita. Oh, maksudnya kalau kita nak masak menggunakan air fryer, walaupun kita nak bake pakai air fryer, kita still kena preheat dulu. Ya betul, seperti ketuhar sebab bila kita masukkan kek, kita tak nak kek itu buang masa tunggu dalam air fryer bagi panas. Jadi kita panaskan dahulu. Koreklah sebaik-baiknya. Sehabis mungkin. Lepas itu kita ratakan dalam loyang. Sebab kalau tak rata, nanti bila masak, kek tu dia macam jadi herot-berot. Tinggi rendah sebelah sini sana tak berapa cantik kan. Kena ratakan. Tak sabar nak tengok hasilnya. Saya pun tak sabar nak tunjuk kat kawan-kawan. Dan akhir sekali, hentakkan 2 kali. Bila kita hentakkan, kita akan keluarkan gelombang belaga. Gelembung udara. Gelembung udara. Dia punya air bubble, gelembung udara di dalam adunan kek ini ya. Kalau kawan-kawan tak nak hentak, satu tips pun boleh. Kita guna lidi ataupun batang besi ni, kita boleh kacaukan kat dalam. Oh, macam tu. Cara ni kita keluarkan tengok tu ada biji-biji tu. Tu udara. Tengok ni. Tengok ni. Jadi kita
Buat keluarkan. pelan-pelan lah. Buat pelan-pelan lah. Jangan Ah. kasar sangat lah. Kasar-kasar nanti habis baking paper kat bawah tu. Nanti kita tenggelam kat bawah. Okey, jadi untuk kita bakar kek dalam air fryer, dia beza sedikit ya berbanding dengan ketuhar. Sebab dalam air fryer ini, dia punya heating element ataupun elemen pemanasnya dekat dengan jarak kek kita. Heating element dia ada kat atas sini. Okey. Okay. Jadi jarak dia dekat dengan kek. Apa tips saya, selalu saya ajar ialah menggunakan aluminium foil untuk balut permukaan kek kita. Macam tu. Baru tak bahagian kilat hadap kat dalam ya. Oh, ada beza ya? Okay. Dan kita kebuk lubang supaya kek kita boleh bernafas di dalam air fryer. Kira kita letak aluminium foil dekat atas ni untuk mengelakkan dia hangus ke macam mana, Amanda? Okey. Tip ini bila kita tutup kek kita dengan aluminium foil, dia seperti penghalang antara kek dengan elemen pemanas supaya dalam kek kita ada masa untuk masak secara sekata. Kalau kita tidak letak aluminium foil, atas dia akan masak terlebih dahulu. Sebab atas tu dia bukan hangus, dia cepat masak dan kek kat dalam dia tak sempat nak masak, dia jadi macam kek bantat. Dia Faham. macam jadi bingka pula. Betul. Jadi, dalam begini dah boleh siap masukkan ke dalam air fryer. Mudah je. So berapa lama untuk kita bakar kek ni? Dalam kita bakar dalam air fryer, kita bakar pada suhu 160 selama 30 minit. Okey. Sekarang kita akan masukkan ke dalam air fryer. Alright, macam tu. Bayangkan ni masih panas kita letak elok-elok Sebab tadi dah panaskan ya. Okey, macam ini je. Dah siap. Kita masukkan ke dalam air fryer dan kita set pada suhu 160 selama 30 minit. Dalam air fryer ni kita cara saya untuk membuat kek, kita bakar 2 kali. Kali pertama 160 selama 30 minit. Bakar pertama penting supaya dalam kek itu dia ada masa untuk masak secara sekata. Dan bila dia dah siap pink, kita keluarkan pula dari air fryer dan angkat loyang ini dan keluarkan aluminium foil. Alright. Lepas itu kita masuk sekali lagi dan kita bakar untuk kali kedua. Bakar kali kedua sama juga 160 suhunya selama 10 minit. 10 minit. Ya. Bakar kali kedua adalah untuk memasak bahagian atas kek. Dia cara masak kek dalam air fryer agak berbeza seperti kita buat dalam ketuhar. Dalam ketuhar kita tak kasih. Tapi air fryer berbeza sebab elemen pemanasnya terlalu dekat dengan kek, jadi kita memang perlu kena letak aluminium foil lah. Kalau orang tanya saya, kalau saya tak ada aluminium foil, boleh tak saya guna baking paper? Saya cakap tak berapa dinasihatkan sebab baking paper itu kertas, dia mungkin akan terbakar bila dia terlalu panas dalam air fryer. Betul. Jadi dia mengeluarkan bau yang macam asap, tak bagus. Jadi kena guna juga aluminium foil. Lebih selamat. Okey, jadi untuk kawan-kawan di luar sana yang cakap, kalau saya tak nak guna air fryer untuk masak kek ini,
Okay. Apakah suhu dan masa untuk ketuhar? Okey, Alright. untuk ketuhar pula, kita panaskan ketuhar kita pada suhu 180 selama 30 minit. Kenapa Alright. 30 minit? Sebab ketuhar tu besar ikut Mm-mm. saiz. Kalau untuk ketuhar Oh. dia memang besar, saya kena panaskan untuk 30 minit. Tapi kalau Oh. ketuhar yang stand alone kat dapur, boleh panaskan selama 20 minit. Kita bagi Oh. ruang untuk ketuhar kita panas sepenuhnya. Kita masukkan kek ke dalam ketuhar, kita bakar pada suhu 160 selama 40 minit. Oh, 100. Ini adalah suhu sebagai reference ataupun sebagai guideline sahaja. Tengok juga pada saiz ketuhar masing-masing. Kalau ketuhar tu lebih besar, dia kena perlukan masa yang lebih lama. Suhu dan saiz ketuhar tu berbeza ya. Tapi anggaran 160 suhu dia dan selama 40 minit masa dia. Lebih kurang macam itulah. Lebih kurang macam itulah. So lagi kita yang lebih oven kita lebih mengenali dia macam mana. Ya betul. Sebab setiap ketuhar saiznya, jenama dia agak berbeza. Itu juga sama dengan air fryer. Kalau ada orang tanya saya guna jenama ini. Sama tak? Saya cakap tuan-tuan dan puan-puan kena kenali dulu air fryer masing-masing. Sebab saya ini adalah 800 gram ataupun lebih kurang 2 liter macam itu. Jadi suhu dan masa ini sesuai untuk air fryer saya. Kalau air fryer kawan-kawan lebih besar, kapasiti lebih besar, kena adjust, kena tukar sedikit suhu dan masa dia. Kena try and error. Betul. Untuk kawan-kawan di luar sana yang tanya saya, saiz loyang apa saya guna? Okey, saiz loyang saya 6 inci. Di mana nak beli? Kat mana nak beli? Okey, loyang saya beli di kedai online. Boleh beli aksesori air fryer ataupun pergi kedai bakery. Betul ini juga. Saiz 6 inci. So kalau macam sebenarnya kalau kita tengok air fryer macam I ada kat rumah ada satu air fryer yang saiz dia 3 liter. So sebenarnya sebab bila macam Cik Ila sendiri pergi ke kedai bakery, memang kita susah sikit nak cari tray yang memang boleh masuk dalam air fryer. Okey, macam mana saya pada permulaannya kita boleh ambil pita ukur. Kita ukur bahagian tengah tu dalam bucu bakul dia. Alright. Kita ukur bahagian ni. Kita jangan ukur ni ya. Kawan-kawan dia keliru pula. Dia ukur saiz ini. Tapi beli loyak tak muat pula. Okey, jadi kita ukur saiz dalam bakul ni. Bucu ke bucu. Alright. Tinggi dia kat dalam dan juga lebar dia. So daripada situ kita boleh tahu loyang mana. Kita ukur lah loyang apa sesuai untuk air fryer kita. Betul. Bawa lah kita punya ukur tu. 5 inci, 6 inci, 7 inci. Boleh cuba cari tengok macam mana muat dia. Okey. Jadi yang ini adonan ini kita akan ketepikan sebab langkah seterusnya saya nak ajar kawan-kawan bagaimana kita membuat frosting, lemon glaze frosting untuk kek kita. Okey. Sebelum kita buat frosting, kita kena tunggu kek itu betul-betul sejuk. Kenapa? Sebab kek panas-panas, dia akan frosting kita akan meresap ke dalam kek dan dia tak begitu cantik. Jadi itu kena betul-betul sejuk 2 jam, 3 jam, kadang-kadang tak sempat boleh juga masukkan ke dalam peti sejuk sambung buat frosting keesokan harinya pun boleh. Jadi kita buat frosting pula. Untuk menjimatkan masa syuting kita hari ini, saya telah sediakan kek lebih awal tadi untuk menunjukkan kawan bagaimana kita membuat frosting. Jadi boleh lihat ya kek bila kita keluarkan dari air fryer, dia agak sama ya, dia naik dan dia ada
memang ada retak sedikit di atas sebab kek tu bila dia kembang, dia bernafas, dia ada retak sedikit. Betul? Jadi saya akan ketepikan dahulu. Cantik kejadian keknya. Sila. Sedapnya. Sabar nanti nak makan. Kan? Okey, sekarang kita akan buat frosting. Yang Okay. ini gula icing ya. Gula Okay. icing ini terlebih dahulu bila kita beli dari kedai dan sebelum kita menggunakan, kita juga kena ayak ya. Oh. Ayak gula icing ini sebab dalam packing dia, dalam packing plastik tu bila kita tuang boleh nampak gula Dia icing ketul-ketul. betul. Jadi bila ketul-ketul kita campur dengan jus lemon ataupun cecairan yang lain, dia tak boleh gaul dengan sebati. Oh, betul? Bahagian ketul tu dia akan meresap terlebih cecairan kita. Okay, jadi kita dah ayak lebih awal dan sekarang kita akan masukkan jus lemon. Alright. Bahagian ni kena sabar sedikit ya bila kita gaulkan. Alright. Kita gaulkan saja. Gaul je. Sambil tu kita boleh picit-picit ya. Tekan-tekan. Ketul-ketul tu kita picit-picit. Seperti di sini ada ketul-ketul, kita picit-picit. Kalau tak ada spatula macam ni, guna sudu pun boleh. Oh. Jadi kita kautkan sebab kat bawah tu tengok dia ada lagi gula, dia mendap kat bawah. Kita kautkan sampai betul-betul hilang ketul-ketulan tu. Ya, dan adunan ini dia kena licin sebab sebentar lagi kita akan tuang ke atas kek. Jadi kita tak nak kelihatan ada ketulan-ketulan. Oh, terus cair gula macam tadi tu kita tuangkan dengan lemon tu. Dia cepat cair kan? Sebab dalam kek kita tak guna jus lemon, kita cuma guna parutan. Jadi frosting lemon glaze ini akan memberikan lebih rasa lemon pada kek kita. Jadi untuk resepi hari ini kita tidak perlu menggunakan apa-apa lemon extract ataupun perisai lemon lah. Tapi gunakan semula jadi. Ya? Kamu gunakan bahan semula jadi, lemon. Ya betul. Tapi kalau betul-betul nak buat juga tapi tak ada juga nak beli lemon, boleh je kita guna lemon extract ya. Okey, Sis Ila boleh nampak dah frosting kita dah betul-betul cantik. Cair dan dia sangat licin ya. Bila kita angkat naik, dia boleh tuang macam ni. Konsistensi dia macam ini. Yes. Dia tak terlalu pekat, dia tak terlalu cair. Betul. Okay, sekarang kita akan tuang ke atas permukaan kek ya. Saya akan ajar teknik kita tuang. Kita jangan tuang sekaligus tau. Kita tuang sikit-sikit. Sebab lemon glaze frosting ini dia sangat cair kan. Bila kita tuang semua sekaligus, dia semua akan alir ke bawah. Dan kek itu tak ada frosting. Jadi kita akan buat secara berperingkat. Kita tuang kat tengah-tengah. Alright. Tengah-tengah dan biar icing dia meleleh secara semula jadi. Alright. Okay. Bila kita buat berperingkat, dia memberi masa untuk frosting dia macam cair. Dia akan jadi pekat. Sebelum dia jatuh ke bawah tu. Ya, kita buat sikit-sikit. Bagi dia masa turun. Bagi masa turun, jangan laju sangat. Ya, jangan laju sangat. Kena bersabar ya buat ni. Baru dan paling penting dia kena sejuk, betul-betul sejuk ya. Jangan tergesa-gesa ya. Kalau kek panas,
semua glaze ini dia akan meresap ke dalam kek. Betul. Sebab gulanya dah cair terus, habis meresap semua. Ha. Bahagian ini anak saya cakap, mami, macam salji lah. Betul. Dia meleleh-leleh tu akan dapat efek yang cantik pada kek. Okay. Di sini kita tuang sedikit. Stop sikit. Wow. Bila kita tak gesakan dia, dia akan turun pelan-pelan. Dia ada masa untuk melekat pada permukaan kek kita. Betul. Kalau kawan-kawan kat rumah ada masa, bahagian ini boleh tunggu lebih kurang 5 minit ke 10 minit sebelum tuang baki frosting. Oh, maksudnya biarkan dulu. Kita biar permukaan pertama lebih kering. Kering dahulu supaya bila kita tuang saki bakinya ke atas, dia ada masa untuk melekat pada permukaan gula ini dan dia akan bagi efek yang sangat pekat, yang sangat putih. Jadi kita sambung dia. Oh, sebab barulah dia akan jadi macam ada layer. Dia ada layer. Ada layer. Kalau tidak, dia macam cair, macam Luxina. Tak berapa cantik lah macam tu kan. Boleh tengok ya bahagian ini dia lebih pekat, lebih putih ya. Betul. Perlukan kesabaran yang tinggi ya puan-puan semua. Baru hasil yang kebabum. Nak bagi orang kan kenalah cantik-cantik. Resepi kek ni senang. Cuma dia perlukan masa. Tapi dia perlukan masa tu untuk hasil yang cantik. So tak salah kita bersabar, betul tak? Betul. Tak apalah, sambil-sambil kita buat kek kita boleh sembang kan. Betul. Okay. Nampaknya frosting saya dah habis. Hasil bila kita dah tuang. Alright. Okay, jadi bila kita potong untuk hidangkan, kita pastikan potong agak seimbang lah. Setengah orang, amboi frosting hang banyak, frosting aku sikit. Nanti macam dia dapat sikit, tak apalah kalau yang dapat sikit tu dah potong, colek je tu kat bawah tu yang ada belen-belen. Boleh juga colek kat bawah. Gitu yang ada jatuh-jatuh tu boleh je. Jadi bahagian ini selepas kita tak frosting, kita bagi kita rehat selama 30 minit dalam peti sejuk supaya frosting dia dapat kering sepenuhnya. Sebelum kita tabur parutan lemon. Sebab kalau frosting kita basah-basah, kita tabur parutan lemon ni dia akan tenggelam ke dalam frosting yang basah. Cantik pula kan. Jadi sebelum saya taburkan parutan dia, saya kongsikan dengan kawan-kawan bagaimana kita memarut lemon ini sikit dia. Alright. Tips yang berguna banyak ya daripada Amanda. Cara nak parut kulit lemon pun ada gitu. Tu yang cantik tu. Cantik kejadiannya. Okay, kita parut. Baik-baik pegang ya, jangan terparut. Tangan. Parutkan di atas tu. Ya. Dan bila kita parut, pastikan kulit lemon kita kering ya. Kita cuci, kita lumurkan dengan garam untuk keluarkan dia punya bahan spray keliling. Kita guna garam, kita gosok-gosok lemon ini, lepas tu kita lap bagi kering. Kena kering betul-betul. Ya, kalau kulit lemon kita masih basah,
kita parut, dia tak boleh ada garisan halus-halus macam ini. Flaky-flaky tu tak dapat. Dia tak dapat. Dia macam kita parut bawang putih tu. Macam bakso basah tu. Ya, jadi pastikan kulit lemon kita kering ya. Dan bila kita parut, kita tak nak parut sampai warna putih. Okay. Kalau parut kena warna putih, dia macam pahit pula. Betul. Jadi kalau dah nampak macam ni, kita tukar ke arah lain. Macam tu. Setengah orang dia nak yang banyak, dia nak sikit pun boleh. Boleh. Ikut cita rasa. Ya, ikut cita rasa ya. Dah siap. Dah siap. Kita tambah lagi ya. Okay. Macam tu. Jangan segan lah. Sebab kulit lemon pun sedap. Banyak khasiat dia. Jangan segan dengan dia. Cik Ila pun suka ada rasa-rasa lemon, rasa-rasa sharp tu. Gitu rasa sharp. Sebab dalam kita kalau nampak banyak orang akan rasa sukatan gula tu macam banyak kan, tak manis ke kek ini. Lepas tu guna pula frosting gula lagi. Macam manis sangat. Saya boleh cakap dari pengalaman, kek ini dia tidak begitu manis sebab dengan campuran tepung dan telur dan juga lemon, dia akan mengurangkan rasa kemanisan kek ini. Sebab dia balance kan. Okay. Sedapnya Menda. Terima kasih Sis Ila. Saya pasang lampu bagi cerah. Baru nampak lagi menonjol. Nampak sedap. Cik Ila memang definitely akan buat. Sebab lagi satu, bila kita bakar pakai air fryer ni, boleh tinggal. Boleh tinggal. Kalau pakai oven, sekejap-sekejap nak tengok, sekejap-sekejap nak tengok. So kalau macam pakai ni, kita ikut je timing. Tapi dalam air fryer, banyak orang tanya saya, boleh tak saya buka sikit-sikit, jenguk-jenguk dalam. Saya cakap lebih baik jangan. Sebab bila kita buka air fryer, suhu dalam air fryer tu akan bertukar secara mendadak dan kek itu dia mungkin akan tenggelam, jatuh ke bawah. Jadi sepatutlah. Jadi nasihat saya bila kita guna air fryer ni, kita kena yakin, kita kena doa banyak-banyak kek kita naik secara elok-elok. Okey. Kira dah siap ya macam tu. Itulah siap dia. Dan untuk saya tak silap saya bulan Ramadan nak dekat dah kan? Jadi kawan-kawan bolehlah cuba kek ini untuk bulan Ramadan ini, bagi sesuatu kelainan dalam hidangan kita, menu kita kali ini. Hari raya pun kita boleh, kalau lah kita dah boleh pergi melawat ke, bolehlah kita buat. Takkan nak raya pergi rumah orang tu tangan kosong je. Boleh. Lepas tu kita letak dalam cantik ikat ribbon kan. Macam wow, macam beli kat bakery ke? No, I made it myself. Terima kasih Ila. Jadi beginilah perkongsian saya hari ini. Harap Cik Ila, Sis Ila dan kawan-kawan di luar sana bolehlah mencubanya. Terima kasih sebab sudi berkongsi resepi yang mudah, yang tak complicated ni kepada Cik Ila dan juga kepada followers Majalah Rasa. Terima kasih. Sama-sama Sis Ila. Kalau ada apa-apa bolehlah berhubung dengan saya, bolehlah follow saya kat Insta, kat YouTube, Facebook, ataupun boleh Google je nama Amoy Jamu. Lagi satu, kalau nak dapatkan jamu, Amanda ada buat ke jamu? Ada, saya ada jamu buatan saya sendiri. Kalau macam tu Amanda bolehlah buatkan untuk Cik Ila bagi kelihatan muda. Boleh. Nanti Sis Ila bagilah alamat, saya post kat Sis Ila. Tengok. Ini jamu saya diberi nama turmeric milk tea ataupun susu emas kunyit. Dalam ni jangan risau ya, tak ada susu, tak ada teh. Nama je susu kunyit. Sebab kita boleh campur guna
susu ataupun air. Kali ni So lebih maksudnya, kita mesej si Sila lah. bestnya. Apa Amanda jual ke? Ya, Uh, saya jual. Saya oh, buat di fasiliti saya dan mm-mm. juga saya jual lah, jual secara online buat masa ni. So kalau Hmm. macam tu untuk followers rasa yang nak cuba jamu tu, macam mana nak dapatkan? Boleh je hubung saya melalui Insta Ah, Amoy Jamu ataupun Facebook saya Amoy Jamu. Boleh hantar mesej kat Messenger ataupun boleh WhatsApp saya pun boleh. so tidaklah nanti semua followers rasa jealous Cik Ila je yang kelihatan muda. Gitu. So kalau nak Sebab kelihatan muda, sebab boleh. kunyit ni dia banyak sangat khasiat dia. Orang Okey, India, orang Melayu, orang Cina, semua orang tahu khasiat kunyit. Jadi betul. untuk menyenangkan zaman moden kita nak minum jamu tapi tak nak menguningkan jari kita Mengunik ke jari-jari. jangkau kita, saya Ah, menciptakan jamu berasaskan kunyit inilah. ah. Lagi senang, kita cuma bancuh satu sudu minum dengan air. Rasa Dah, dia macam mana? ya. Rasa dia macam mana? Dia tak pahit, dia cuma kelat-kelat sedikit sahaja. Macam kunyit. Nak cantik kenalah berkorban sikit. Ah, Betul. dia nak cantik kenalah minum benda yang kurang manis sikit. Okey lah, sebabkan hari ni kita dah banyak berkongsi, Amanda dah banyak berkongsi resepi yang mudah yang menggunakan bahan-bahan macam lemon boleh jadi, dan berkongsi juga tips-tips yang penting-penting, berkongsi lagi tips pasal jamu. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama Kak Jodoh lagi Sister. nanti. Kalau ada jodoh, panjang jodoh kita boleh bersua lagi di Dapur Rasa Live. Amin, amin. Semoga kita dapat berjumpa lagi ya, Sisila Ya, dan betul. kawan-kawan. So, kepada followers Rasa yang baru join ni, korang teruskan share kita punya live ni. Dan jangan risau, habis je sekejap je lagi ni kita akan akhiri kita punya live. Cik Ila dan juga Menda akan sediakan menu penuh berserta dengan sukatan, berserta dengan suhu, air fryer dan masa berapa lama nak bakar. Kita akan sharekan di ruangan caption. Okay? Sampai kita berjumpa lagi di lain kali di Dapur Rasa Live bersama dengan Cik Ila dan juga tetamu jemputan lain. Bye! Bye. Alright. Dah. Dah. Ila?